ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu rajulani al-alim wal muta'allim wala khaira fi ma siwahuma. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita sekali lagi pada malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita pada malam ni. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah pilih kita yang berada di kawasan ini, jauh atau dekat, ada kesibukan pekerjaan kita atau tidak. Jadi Allah beri peluang kepada kita, Allah pilih kita untuk datang ke surau, berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Jadi semoga kita semua sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di rumah Allah, berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis zikir, berada dalam majlis ibadah kepadanya, kerana dengan amalan demikian dapat meningkatkan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, beramal, dan seterusnya kita digulung oleh Allah bersama-sama dengan orang pilihannya di dunia, lebih lagi di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita tinggal di situ, terus kita masuk perbincangan tajuk kita berbicara tentang sunat di dalam solat dan juga di luar solat, pada kaitan dengan di luar mengiringi solat. Jadi kita sambung lagi. Dan disunatkan pula pada sembahyang itu, disunatkan pula masuk pada sembahyang itu dengan rajin, kerana Allah mencela orang yang masuk ke dalam solat dengan segan dan malas. Sebagaimana firman Allah, wa iza qamu ila solah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan solat dalam keadaan segan dan malas. Celaan Allah terhadap orang yang datang solat dengan keadaan malas. Jadi maksud kata rajin itu, maksudnya kita bersedia kepada solat dengan pakaiannya, dengan kecergasannya. Datang solat tu dengan keadaan bersedia. Tidak kata tidak bersedia, pakaian lebih kurang saja, dalam keadaan dia tu mengantuk, dalam keadaan tidak bersedia lah, pakaian pun kotor, tak bersedia tu sembahyang tu, takbir pun lebih kurang, tidak cergas maksudnya. Jadi datang solat dalam keadaan segan dan malas, kerana Allah mencela gulungan yang sembahyang dengan tidak mengambil berat tentang solat. Jadi datangi solat itu dengan mengambil berat. Dia mandi dahulu, dia ambil air sembahyang, lepas tu pakai bau-bauan, pakai minyak wangi, datang ke surau sembahyang. Jadi air sembahyang tu dia asalnya sunat ambil di rumah. Kalau kita lihat pada hadis Nabi, air sembahyang tu sunat kita ambil dekat rumah kita. Kalau rumah tu berdekatan kita dengan surau, tak berapa jauh dengan surau, ambil dekat rumah. Kerana ada ketika Nabi mengambil air sembahyangnya di rumah dan membasuh kakinya di masjid. Basuh kaki sebab Nabi rumah tu dekat. Dia basuh kaki di masjid. Jadi air sembahyang kita tu di antara satu air sembahyang, satu anggota wuduk dengan anggota yang lain, boleh agak jarak. Boleh jarak. Tapi jangan sampai dia kering. Contoh kita ambil muka sampai di tangan saja, lepas tu kita mari sambung dekat surau. Kita sambung dekat tempat lain. Tapi air tu biar ada lagi lah, ada lagi lembab, basah tak ada lagi. Jangan terus kering dah, tak ada dah. Mari tu tak boleh lah. Ada jarak tidak berapa jauh. Dengan masa yang kita ambil air sembahyang tadi, kita sambung boleh. Ada sebuah hadis tu, Nabi mengambil air sembahyang di rumahnya dan membasuh kakinya di masjid. Ada juga ketika tu lagu tu. Mengambil air sembahyang. Jadi mengambil air sembahyang tu di rumah. Tapi boleh jugalah seketikanya ambil di masjid. Mengambil bukti tak ada, Nabi tu basuh kaki. Maksudnya air sembahyang dia tu, dia tak ambil semua. Dia mari basuh kaki di masjid, sambung. Sambung. Yang kita mengambil air sembahyang tu kadang-kadang di masjid, kita ambil sembahyang di surau, sebab di rumah kita tu tempat ambil air sembahyang tu dalam bilik air. Di situ dia tak boleh pula. Di situ tak boleh pula. Dekat ambil air sembahyang tu dalam bilik air, dalam bilik tandas, dalam tandas. Dalam hammam tu bilik mandi, tandas. Sepatutnya bilik air sembahyang tu bilik yang lain. Tandas bilik lain. Patutnya gitulah, dua bilik. Kita buat dua bilik, satu tempat ambil air sembahyang, dia lah. Satu lagi untuk kita kencing, buang hadas kecil, nak mandi ada besar apa semua, satu bilik yang lain. Jangan campur sekali.
Sebab ambil air sembahyang tu kena baca bismillah. Ambil air sembahyang. Baca bismillah macam mana? Duduk dalam tandas. Kena baca bismillah. Tepat yang tidak ada buang najis tadi. Jadi kebanyakan pembinaan kita, tandas kita macam tu. Tandas situ, tempat ambil wuduk pun situ. Kalau dekat kampung tak. Kampung dia ada tempat wuduk dia dekat telaga, kat wuduk dia dekat luar rumah. Tu bilik air tandas lah. Yang dululah, tapi sekarang ni kampung sama dah. Kampung sama dengan sini dah. Dia tiru kalau Lumpur, dia tiru Selangor juga. Dia tengok macam ni orang Selangor, macam ni orang Kuala Lumpur, balik tiru. Dia mari jalan rumah anak dia. Macam makan nasi dekat kampung, kalau kita ada kenduri, makan nasi kita hidang. Dia hidang lah, dia letak lauk, dia letak ikan, letak ayam, ulam, dia hidang, palikul 5 orang. Makan dia gitu. Mari sini makan buffet. Dia tengok, buffet dia tu bagus ni. Kita balik buat kat kampung kita. Sebenarnya makan hidang tu bagusnya, makan buffet tak bagus. Dia pergi ambil hak Kuala Lumpur, hak Selangor punya balik. Dia tu macam ini, bagus dia tu. Senang. Dia makan pula, satu lagi dengan pinggan ketah pula. Lagi senang. Tak payah basuh, dia buat tiga. Tu. Lepas tu ambil kan makan di sana seorang, makan sana seorang bertabur apa semua. Kalau makan satu hidangan, dia lebih rapat. Tu dalam Islam, Nabi dia makan dengan sahabat-sahabat dalam satu hidangan. Banyak hadis cerita tentang satu hidangan. Kalau dia kata, kalaulah kamu berkawan dengan alim ulama, walaupun kamu dikira berkawan dengan alim ulama, kamu pernah makan satu hidangan dengan orang alim, diberi pahala juga, dikira kamu berkawan dengan alim ulama. Dalam hadis Nabi, kawan dengan orang alim, maksudnya paling kurang makan satu hidangan dengan orang alim. Hidangan macam mana? Buffet mau berselerok ikut pergi mana? Berselerok mungkin kita dekat masyarakat tidaklah. Tapi kalau kita pergi dekat universiti, saya belajar universiti, belajar dekat maktab, dia berselerok. Dan sudah ada jamuan, dia ambil di sana, makan tu berselerok lah. Duduk di atas seming, di atas kursi, duduk merata lah dari dewan dengan ceramah. Lepas dengan ceramah, dekat luar sana ada makanan, pergi ambil. Makan tu berselerok lah, berterabur makan. Makan pinggan ketah, buang, pum, senang. Dia pun tengok, macam ni bagus kita buat dekat kampung. Kampung pun buffet juga, tak ada dah. Makin terhakis dah. Dia punya nilai masyarakat tu gotong royong, buat kenduri, makan dalam hidangan, dah makin hilang. Walaupun di kampung, tak ada dah suasana tu. Sehingga di zaman sahabat, mereka saling bersentuhan tangannya. Saling bersentuhan tangan ketika mereka makan. Mereka mengenali jari di kalangan mereka. Lepas tu mari dekat surau, mari dekat masjid, mereka bersalaman. Kita salah, tak ada dah. Dah lah ni kawik lagi, tak ada. Dah lah buffet, kawik pula. Habis lah. Tak ada langsung dah kita. Buffet lagi, kawik pula. Tak ada dah lah. Dia Nabi makan bersentuhan tangan kerana dekat duduk di kalangan mereka. Mari dekat surau bersalam pula. Saat berdekat di kalangan mereka tu, rapat tu, kita ni bila bersentuh tu dia datang, dia panggil rasaan kemesraan. Rapat sahabat tu bila bersentuhan. Sebab tu kalau kita belajar kaunseling, bila kanak-kanak yang ada masalah, kita kena pegang kanak-kanak tadi, sentuh dia. Sentuh kanak-kanak yang kita guru sekolah, budak tu ada nak kaunseling dia, kata budak kecil, budak sekolah rendah. Kita cikgu, kita pegang dia, kita kena pegang dia. Dia ada rasa sentuhan itu menjadikan ia lebih diterima. Tu lebih diterima. Jadi sentuhan dalam sudut kita nak membimbing lah. Maksud ada sudut bimbingan. Jadi dia kata mereka datangi kepada solat dalam keadaan tidak bersedia. Malah mari solat. Pergi sembahyang Jumaat tu teruklah tengok kadang-kadang. Keadaan solat Jumaat tu, dia bila solat Jumaat ni kita boleh tengok berbagai orang datang solat. Kalau solat fardu, kita mungkin lah main maghrib, isyak kita dah bersedia. Tapi solat Jumaat kadang-kadang dia mari tu lebih kurang. Lebih kurang saja mari sembahyang Jumaat. Di kalangan setengah-setengah di kalangan kita lah. Bila kita tengok dia sembahyang pakaiannya apa semua, sedih jugalah dengan tidak bersedia mari sembahyang tadi. Ada ngajar semalam ada orang tanya sembahyang Jumaat. Dia kata ustaz nak tanya sembahyang Jumaat ni di kalangan masyarakat kita, ada yang datang solat Jumaat tu, dia mari sembahyang Jumaat tu ketika ketebuh habis hajat dah. Kadang-kadang sengaja ketebuh habis dah baru mari. Dia tanya lagu mana sah ke tak sah solatnya. Di kalangan orang hak sembahyang Jumaat ni, malah sungguh-sungguh lah keadaan mari sembahyang Jumaat tu lebih kurang saja. Dia mari tu ketebuh habis dah.
khutbah duk tengah baca. Janji boleh kejar sembahyang 2 rakaat Jumaat. Boleh masbuk solat jadilah. Lagu tu lah semua. Lepas habis kerja pukul 12.30, nak pergi minum dulu, nak pergi bersembang dulu, nak pergi beli barang dulu, pergi atas balik rumah dulu, pergi balik barang balik atas rumah dia dulu. Pergi jumpa kawan dulu. Nak pergi atas barang direct selling, sempat lagi 12.30. Ada lagi urusan celah-celah tu. Lepas tu minum pula. Pukul 1 lebih tu minum. Orang duduk azan tu dia sempat lagi makan. Duduk beratur lagi. Orang dah azan tu duduk beratur lagi dekat kedai. Dekat kedai mamak ke, dekat kedai nasi kak wok. Nasi kak wok. Hari Jumaat dia jual atas lori. Nasi kak wok tu jual goreng kalau kat Kuala Lumpur lah. Ayam goreng kecil-kecil tu. Orang dia tengah azan beratur panjang lagi. Beratur panjang lagi. Kata bila ni? Azan dah. Nak azan kedua bukan azan pertama. Nak baca khutbah dah. Duduk beratur lagi ya. Lepas tu lori yang jual nasi tu duduk jauh dengan masjid. Dia takut orang marah kat dia. Dia cek jadi juga. Dia tidak duduk dalam kawasan masjid, agak jauh sedikit. Jadi tidak bersedia. Tadi datang-datang, khutbah dah habis, khutbah sedang dibaca. Maka dia tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Barang siapa tidak mendengar khutbah Jumaat, ataupun dia dengar khutbah Jumaat tapi dia bersembang, ataupun dia bergerak anggota tangannya, dia bergerak kepala dia bermain-main ketika khutbah sedang dibaca, ataupun tak dengar khutbah, ataupun dia bermain-main khutbah sedang dibaca, maka laralah Jumaat baginya dan tidak ada Jumaat baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang tak dengar khutbah, atau dengar khutbah tapi duk main-main, atau dengar khutbah duk bersembang, atau dengar khutbah duk bergerak tangan kepala apa semua, tidak ada Jumaat baginya. Tidak ada Jumaat bagi dia. Bagi orang yang macam tu tidak dikira Jumaat bagi dia. Tidak dikira tu maksudnya tidak dikira sebagai ahli bilangan Jumaat. Tapi semaya Jumaat bila dia sembahyang, lepaslah perdu. Tapi pahala Jumaat tak ada. Pahala Jumaat tu tak ada. Tidak boleh dibilang sebagai bilangan ahli Jumaat. Berat-berat jugalah keadaan dia macam tu. Dan hadis seterusnya, sambung bawah tu sikit lagi. Dia kata, dan disunatkan masuk ke dalam sembahyang dengan selesai hatinya daripada sebarang pekerjaan dunia. Selesai semua pekerjaan dunia, dan terlebih kerana dengan demikian terlebih menolongi khusyuk ia kepada solat. Tersebut hadis Nabi, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak bagi seseorang itu pahala. Tidak ada pahala sembahyang seseorang itu melainkan apa yang hadir di dalam hatinya. Apa yang dia ingat dalam hatinya, itulah solat, itulah pahala solat dia. Laisa lil mar'i, tidak ada pahala sembahyang seseorang melainkan apa yang dia ingat di dalam sembahyangnya. Kalau dia tak ingat, tak ada pahala lah sembahyang dia. Jadi masuk ke dalam solat itu selesaikan segala pekerjaan dunia. Datang ke surau tu sampai dekat pagar surau, buang dunia tu daripada pagar surau. Sampai dekat pagar surau, masuk saja lakah, hai dunia, duduk sini mung, jangan duk ikut aku. Jangan mari sampai dekat solat. Tinggal, buang pergi. Pekerjaan mesyuarat, meniaga, direct selling, nak jumpa orang, tinggal semua dekat ni cukup. Ni aku nak pergi sembahyang ni, nak ingat Allah, tinggal dia. Kalau tak boleh juga nak naik pintu masjid, tak boleh juga nak tinggal duk tengah nak takbir, tinggal situ. Duk tengah takbir, wahai dunia, pergi, jangan masuk. Takbir Allahu Akbar. Kosong hatinya daripada mengingati dunia, tak ada. Tu kosong semua. Kerana dengan kosong dunia itu, menyelesaikan pekerjaan dunia itu, maka menolongi ia mendatangi khusyuk kepada solat. Dia tengah-tengah solat, mari juga. Maka tolak olehmu. Dia mari, pergi. Tadi tolak dah dekat pagar, mari juga. Sampai dekat pintu masjid, tolak, mari juga. Dia tengah nak takbir, tolak, pergi, mari juga. Takbir Allahu Akbar, mari lagi. Mari juga dunia tadi, pekerjaan dunia mari. Nak mesyuaratnya, nak jumpa orangnya, nak pergi bank in duitnya, nak bayar kereta, nak insurans motor tak bayar lagi lah. Anak nak bayar yuran sekolah lah, bil api mari dah bulan ni, bil api tak mari lagi lah, macam-macam mari. Pergi, halau dia, pergi. Aku nak sembahyang ni, pergi. Jangan ganggu. Dia tengah nak solat pun mari lagi kamu ni. Dan cukup dunia cukup dah. Kalau nak sembahyang mari lagi. Keluar, halau dia keluar.
Itu kita jangan mengambil ia masuk dalam hati kita. Bila dia datang, kita pun pegang dia, mari pergi bersama dengan kita. Hanya solat, tak tahu pun baca wajah tu. Dia tak tahu dia baca wajah tu. Kerana dia ingat benda lain. Lepas tu imam baca surah pun dia tak ingat. Dia tak tahu. Bila orang tanya dia lepas solat, tadi tok imam kita sembahyang, dia baca surah apa? Tahu lah, tak ingat lah kita. Nak cerita kata tak ambil beratnya surah tok imam baca pun tak ingat. Kena tahu dah tok imam baca tadi Wadduha misalnya. Rakaat pertama dia baca Wadduha, rakaat yang kedua baca Alam Nasrah. Baca Alam Nasrah dia baca. Tak tahu tok imam baca apa dia. Sebab lalainya dalam hatinya ketika solat. Tu dia ada hilangkan dunia ketika takbiratul ihram tadi, biar dalam hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mendatangi khusyuk juga, dan hendaklah tangannya, anggotanya mesti diam. Tidak boleh istirsal. Istirsal tu artinya berkata-kata. Dia ada dua, istirsal dan dia ada dua. Satu berkata-kata di dalam hati, satu dia panggil bergerak anggota. Dia panggil satu, dia panggil istirsal. Istirsal tu artinya berkata-kata dalam hati. Yang pertama. Yang kedua ada dua, yang lepas tu kita bicara lepas ni ada dua perkataan. Yang kedua bergerak anggota. Berkata-kata dalam hati, kita kena tolak. Satu lagi anggota kita. Dan anggota juga mesti tenang. Untuk dapat khusyuk, anggota tenang. Di antara anggota tu tenang ialah bila dia sembahyang, disunatkan ia genggam kedua tangannya. Sunat dia genggam kedua tangan dia. Sunat dia genggam kedua tangannya. Letak dia gitu. Ada empat genggaman letak tangan. Yang pertama, genggam tangan kita di atas perut. Di atas perut. Genggam tangan kanan, genggam tangan kiri, letak di atas perut. Yang pertama. Yang kedua, letak di atas pusat. Tak atas pusat. Yang ketiga, letak di atas dada. Atas dada macam ni. Yang ketiga. Yang keempat, letak di sisi. Tangannya lepas di sisi. Jadi kita menggenggamkan tangan itu, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, lebih baik atau letak di atas pusat. Ataupun letak di atas perut atau di atas pusat, lebih baik daripada melepaskannya. Melepaskannya boleh juga. Melepaskannya. Lepaskan dua-dua di sisi. Boleh. Jadi meletakkan tangannya di atas perut atau di atas pusat atau di atas dada atau melepaskannya. Ada empat lah. Ada empat letak. Tapi kalau mazhab kita di atas perut atau di atas pusat. Letak tangan tu di atas perut kita atau di atas pusat. Letak gitu, pegang, supaya tangan itu tidak bermain-main di tempat yang lain. Tangan itu tak bermain-main di tempat yang lain. Tangan dia tu. Kalau dia lepaskan, boleh juga. Dia lepaskan di sisi. Dia gitu, boleh juga. Ada hadis juga menceritakan tentang lepas tangan di sisi. Ada juga hadis cerita tentang tangan tu letak di atas dada. Di atas dada. Tapi hadis tak banyak lah. Yang banyak menceritakan letak di atas perut atau letak di atas pusat. Ada empat tempat letak tangan tadi. Jadi kalau tengok orang sembahyang letak atas dada, yang kita marah dia. Tak atas dada. Ada hadis juga. Tapi tak kuatlah hadis Nabi ada di situ. Lenguhlah sikit atas dada. Allahu Akbar. Lenguh hal kita gini. Saya pergi ada satu surau, orang tu sembahyang tangan dia letak atas dada. Ada satu surau. Kalau kita sembahyang dekat negara Arab, kita akan lihat orang Arab sembahyang letak kat sisi. Tangan dia duduk di sisi. Kita rasa pelik. Kita tahu, pelik ni. Tak tangan sini. Boleh juga dia melepaskan kedua tangan di sisi. Boleh juga dia lepaskan dua tangan. Duduk gini sembahyang. Dia letak atas dada, dibolehkan juga. Letak di atas perut, letak di atas pusat. Tangannya, menggenggamkan tangannya itu adalah hikmahnya. Letak tangan tu dekat dengan dadanya, dekat dengan perut dia tadi, kerana di situ adanya anggota hatinya, anggota hati. Dan supaya ia tahu dan rasa hatinya tadi, dia khawatir kepada hatinya daripada duk ingat benda lain. Jadi dia pegang tangannya dekat dada dia tu, ingat kata di hati inilah akan ingatnya benda-benda yang lain. Dan semoga dengan kita pegang hati ni, hati kita tidak lari kepada tempat yang lain. Hati kita akan datang khusyuk. Hati kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi hati yang baik, hati yang sempurna, hati yang ikhlas kepada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia letak tangan tadi, mengingati ia akan hati, tempat niat, tempat khusyuk, tempat ikhlas pada ibadatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu tujuan dia. Letak tangan di sisi tadi.
Letak tangan gini. Ingat kata tempat kita ni, di anggota tubuh badan kita ni, hati kita duduk sini. Datang dia macam tu, barulah ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ibadat dia lalai, maka tak ada lah, pahala dia tak ada. Sebab itu setengah ulama meletakkan syarat khusyuk di dalam sembahyang itu sebagai satu syarat daripada syarat solat. Syarat solat tu ada 8. Campur khusyuk jadi 9 lah. Ada setengah ulama meletakkan syarat khusyuk di dalam solat itu merupakan salah satu daripada syarat mengesahkan solat. Sebab berpandukan banyak hadis Nabi menceritakan bahawa orang yang tidak khusyuk, sembahyangnya tidak sempurna, sembahyangnya tidak diterima. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah, rugilah, sia-sialah orang yang sembahyang yang mana hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saja lalai dia, hati dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembahyang tapi hati dia lalai kot lain. Maka dia kata itu menunjukkan sembahyangnya tidak sah. Sampai tahap ada ulama mengatakan bahawa tidak sah sembahyang dia kalau seluruh solat hatinya tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira batal. Tu beratlah kira sebagai di antara syarat yang berat. Sepanjang solat lalai. Kalau adalah juga ingat pada Allah di awal, di tengah, di akhir, alhamdulillah lah. Ada demikian. Kalau lalai seluruhnya, itu dikira sembahyangnya tidak sah. Kena buat semula sembahyang tadi, lalai. Sampai sudah tak ingat. Duk mai ingat benda lain. Tapi susah jugalah nak nilai tentang solat lalai atau tidak tu susah. Susah jugalah pada kita. Jadi keadaan solat. Kita dengar halaqah semalam, halaqah tengok dalam TV lah. Beberapa doktor, di antara Dr. Dania dan doktor lain, 2-3 orang penceramah ada situ. Dia cerita tentang rakyat Malaysia, dia buat kajian. Dia kata rakyat Malaysia di hari ini yang betul-betul solat hanya 30% sahaja. Tengok dalam halaqah tu, dia ada ceramah dia lah. Dia kata mengikut kajian, rakyat Malaysia ni yang betul-betul solat 70%, 30% sahaja. 70% tu ada yang tak solat langsung, ada yang solat jarang-jarang, ada yang solat lebih kurang sahaja. 70%. Yang betul-betul solat 30% sahaja. Mengikut kaji selidik dia buat. Saya terima, saya yakin saya terima. Bagi saya betul. Mengikut apa yang kita dapat maklumat, kita berkawan, kita tanya kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi kedudukan solat tu amat beratlah pada masyarakat Malaysia di hari ini. Kesibukan dengan kehidupan, pendidikan yang kita bina, melahirkan pelajar yang seimbang, itu agak berat. Sehingga pelajar kita ni kalau di sekolah lah, buat solat ni amat teruk sekali, amat teruk buat solat. Saya di sekolah, contoh di Kajang, ada beberapa sekolah di sini di Kajang, sekolah menengah lah, ada kawan lah. Saya tanya dia, bincang dengan dia tentang solat berjemaah Zuhur dan Asar. Contoh pelajar sebelah petang, sesi petang, ataupun pelajar pagi yang datang solat Zuhur. Dia kata amat teruk ustaz. Lepas tu sekolah saya ngajar Kuala Lumpur, 2 buah sekolah saya ngajar. Sebelum ni sekolah lain, sekarang ni sekolah lain. Sama. Sebelum ni ngajar sekolah yang biasa, sekarang ni ngajar sekolah yang budak pandai, sama juga. Dia sudut solat amat teruk sekali. Jadi kalau sebelum PKP baru ni kena balik pukul 2. Bila PKP dia balik awal. Dia balik dalam pukul 1.30 kena balik. 1.30 tu balik dah. Dalam jadual kalau sekolah saya tu 1.20 balik dah. Jadi 1.20 balik, nak cerita kata dia tak solat ni buat dia, tak solat. Jadi ustazah tu dia ngajar dekat surau. Sebelum ni balik pukul 2. Buat pengumuman balik 1.30. 1.20. Kerana di atas COVID PKP ni kena balik awal. Budak tu kena balik awal, tak nak lama berada dekat sekolah. Jadi nak cerita kata dia tak nak solatnya. Masa tu masuk Zuhur 1.20 masuk Zuhur. Jadi dia tengah-tengah belajar tu Zuhur masuk 1.20 tu lah balik. Maka ustazah suruh dia solat. Dia kata tak nak solat, nak balik. Ada setengah tu duduk asrama, ada setengah tu balik, ada mak ayah dia tunggu. Dia kata kena solat juga. Dia pun kata macam ni ustazah. Orang azan dekat masjid dekat luar, ada dekat masjid sebelah sekolah tu azan. Bila azan dia pun takbir serentak dengan azan tadi. Takbir serentak. Maya Zuhur
Bila azan habis, tak kena semayang habis. Semayang tu selesai. Seminit, kadang-kadang tu seminit. Kadang-kadang tu tak ada azan habis, dah habis dah. Dia habis dah. Betul-betul pukul 1.20 keluar surau berlari. Oh, surau bersari, azan tu tak habis lagi. Dah berlari dah. Kata tak solat zuhur kat ustazah ni. Oh, solat dah ustaz, solat belakang dah. Solat macam mana? Dia solat ketika orang azan, dia solat. Dia solat azan tak selesai lagi, dia dah habis dah. Dia nak balik 1.20 tepat. 1.20. Tak boleh lewat seminit pun tak boleh. Sampai gitu sekali tak naknya solat. Bila sebelum ni balik pukul 2 dia solat. Bila balik pukul 1 10 minit tak solat dah. Kalau 1.19 solatlah seminit. Zuhur 1.19 balik 1.20 solat seminit. Seminit solat seminit, salah dah seminit. Dia kata 1.20 kami nak balik. Tunggulah 5 minit tak boleh ke? 2 minit tak boleh. Tak boleh kami, tak boleh kena balik seminit pun tak boleh. Padahal dia balik dia sembang, dia main tepi jalan lah, pergi main bola lah apa dah, tak balik pun asrama, tak balik pun ayah dia tak mari lagi. Nak cerita tak nak solatnya dia. Tak nak solat. Gitu. Lepas tu saya tanya anak saya sekolah dekat Bandar Baru Bangi tu. Kata lagu mana murid-murid sekolah solat? Dia kata tak solat. Tanya anak ramai tak solat. Pelajar rata-rata tak solat. Pelajar ni akan solat apabila ada guru yang mengarahkan mereka solat. Dia solat lah. Kalau guru tu tinggal supaya solat masing-masing, tak solat. Kata-kata tak solat. Balik rumah tak solat. Dekat surau sekolah tak solat. Tak solat mereka. Sedekat sekolah saya mengajar Kuala Lumpur pun sama. Lepas tu kawan saya dekat sekolah di Kajang, satu sekolah ni, saya beberapa buah sekolah lah, tapi ada satu sekolah ni, semua ada asrama lah, dia buat solat. Dia cerita, dia kata, hari ni ustaz ada mesyuarat. Kamu seorang jadi tu imam, ustaz nak pergi mesyuarat. Solat asar. Dia pun pergi mesyuarat, masuk asar, ustaz mesyuarat ni. Dia tengah-tengah mesyuarat, masuk asar, minta izin dengan pengetua nak keluar kita tengok murid. Pergi keluar dalam 2 orang. 2 orang, seorang mari depan, seorang mari belakang. Yang belakang tu menyorok kita tengok pelajar. Tengok tu ada tok imam seorang je semayang. Tok imam seorang yang lain duk bertumbuk main gusti, dah main gusti. Lompat lah. Yang ustaz tu ustaz jalan daripada depan, daripada jalan raya, jalan sekolah yang betul lah, jalan relax kawan dia mari pada belakang. Menyorok, dia tengok daripada belakang, tengok pelajar tengok video, ambil gambar, lompat ustaz jalan relax, jalan macam tak tahulah. Kawan ustaz tu duduk belakang dah menyorok. Seorang pengawal tu jadi tok imam seorang dia. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seorang dia. Lepas tu kawan dia nampak ustaz mari, dia tahu. Ustaz mari. Tok imam tu tayat akhir dah. Tayat akhir. Tok imam ustaz mari. Tu tayat akhir berlaku at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ustaz pun datang relax macam tak tahulah. Padahal dia pakat dah. Kawan dia mari dah sebelah belakang. Tahu semua dah perangai budak tu. Ustaz datang semayang belakang. Bagus semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang belakang. Semayang ustaz, semayang, semua semayang. Tipu ustaz. Padahal ustaz datang 2 orang. Kawan dia mari lebih awal. Budak duk lompat saja menyeruk tengok daripada belakang. Tu my gusti. Bila ustaz sampai tayat akhir belakang. Yang jadi tu imam seorang saja. Yang lain semua tayat akhir. Saya tanya anak saya belajar dekat Bandar Baru Bangi, tanya ada ke tak macam tu? Dia kata ada, macam tu lah. Duk tengok melompat gurau apa semua semaya zuhur, pelajar 3 Lepas tu nampak ustaz mari nak semayang juga. Terus masuk tayat akhir, terus masuk tayat awal. Terus kalau solat tu duduk tengok tayat awal, dia masuk tayat awal. Lepas tu bila tok imam beri salam, tayat akhir dia semua beri salam. Dia kata semua semayang solat gitu. Nak cerita kata nilai solat yang ada pada diri pelajar tu tidak kuat. Mereka sembahyang dengan lebih kurang saja. Sembahyang dengan tidak ada keikhlasan, kesungguhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nilai kita. Kita nak lahirkan pelajar yang solat tu betul-betul dan boleh bawa di dalam masyarakat. Saya nak balik kampung, kadang-kadang balik melalui Gerik, kadang-kadang balik melalui Felda Pahang. Sebab ada saudara lah dekat Gerik ada, dekat Pahang ada. Jadi singgah dulu masuk dalam Felda. Kebetulan kita balik tu hari Jumaat. Hari Jumaat nak sembahyang Jumaat. Hari Jumaat tinggal keluarga yang perempuan dalam kereta. Saya pun naik pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni dekat Felda, sembahyang Jumaat. Saya pun naik sembahyang. Pemuda ni duduk atas motor, duduk bersembang, duduk isap rokok dekat luar. Dekat luar penuh ni. Duduk bersembang kat luar. Tok imam baca khutbah, dia duduk sembang kat luar. Duduk sembang kat luar tak dengar khutbah.
Dalam masjid tu penuh sebelum PKP dululah. Kalau sekarang ni PKP nak marah kat dia tak boleh. Dia kata surau penuh, kami duduk kat luar. Boleh lah sekarang ni. Alasan dia sebelum PKP saya cerita ni. Dalam surau penuh, dekat luar adalah kekosongan. Tak nak duduk luar pagar, duduk atas motor sembang, isap rokok. Motor ni ada 10 orang. Dekat sana ada duduk berdiri dekat bawah pokok ni, duduk dekat tempat ambil solat atau tempat ambil wuduk, dekat tepi tandah isap rokok, macam-macam lah. Tok Imam baca khutbah. Alhamdulillahillazi hadana. Tok Imam mungkin semangat baca khutbah. Lepas baca khutbah Tok Imam sembahyang takbir. Allahu akbar. Dia dah atas motor lagi, dia tak rokok lagi. Sembang. Tok Imam AJK orang-orang surau tak tahu dia orang sembang. Dia orang ingat pelajar ni budak-budak muda ni akan naik. Tak naik sampai sudah. Tok Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buka suih motor, kena buka. Tok Imam beri salam kedua, bung, hidup lalu dah. Assalamualaikum warahmatullahi, bung, brum, 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 brum. Salam kedua tu bergerak dah motor. Semayang bila? Tok Imam dekat AJK kata, budak ni semayang dekat ambil apa sejadah dekat motor kan ni. Dia tak tengok, dia dengar suara motor. Lepas salam kedua, brum, 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 brum. Siap dah tapi cepat. AJK kata cepat budak-budak surau kita sembahyang ni. Lepas beri salam kedua, motor hidup selalu. Dia semayang apa sejadah dekat motor berkali. Padahal ada atas motor. Tapi dia tak tahu. Lepas tu bila saya naik kereta, keluarga yang wanita, ada mak saudara, ada isteri, ada anak-anak yang perempuan ni beritahu, dia tahu ramai tak solat duduk atas motor, tak solat. Cuba bayang. Mereka tidak solat. Kesanggupan mereka datang, lepas tu balik. Datang balik. Gitu ya. Jadi nilai kita. Lepas tu kalau kita tak solat, nak jaga mereka, kita berdosa pula. Macam mana nak buat? Katalah kita nak jaga mereka, duduk kat luar bersama dengan mereka, tak solat lah Jumaat kita. Susah juga. Macam mana kita nak tahu? Sampai lama tak tahu. AJK ahli Jumaat surau tak tahu. Pemuda-pemuda ni tak solat. Tak tahu kita. Ni kita kena ambil satu inisiatif lah. Cara tu macam mana. Ada setengah-setengah surau buat Jumaat, yang duduk dekat belakang tu lah, orang-orang yang malas solat dan sebagainya, dia tidur ketika khutbah sedang dibaca, tidur baring. Bukan tidur gini. Kalau kita ni tidur gini boleh lah, kita kata boleh lagi. Tidur baring tidur. Tidur bawah tangga nak naik ke tingkat atas. Ada setengah masjid ada tingkat atas. Ada setengah masjid untuk pergi tempat mihrab. Ada setengah masjid adalah ruang sikit tangga. Dia tidur bawah tangga, tidur tepi dinding, tidur baring. Saya anak saudara saya beritahu, dia kata pakcik ada setengah-setengah tu mari sembahyang Jumaat dekat kampung lah kadang-kadang tu. Dia kata tidur baring tidur. Orang sembahyang baring tidur lagi. Orang semayang dia tidur. Lepas tu bila habis solat, budak-budak kejut dia bangun balik. Sampai tidur tu. Ni kita kena ambil berat jugalah kalau macam tu. Kita di kalangan AJK, di kalangan kita kena semayang dekat belakang lah. Semayang dekat belakang biar mereka tu ada rasa malu jugalah, malu Allah juga dengan kita. Tak boleh biarkan gitulah. Tak boleh biarkan lagu tu. Jadi nilai solat Jumaat kita tu tidak ada. Tidak ada nilai solat Jumaat. Jadi kesatuan solat Jumaat nak melahirkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Itu jadi curi selipar apa semua tu. Curi selipar bukan orang lain, geng-geng lah. Gengnya tak semayang. Dia bukan semayang sebenarnya. Dia mari-mari saja mari curi selipar kadang-kadang. Kadang-kadang dia tidur mama tak kenal sauk selipar. Lipar dia ingat lipar dia baru sama ni. Padahal dia buruk dah. Dapat lipar baru buat balik. Lepas tu orang tanya dia, kenapa kamu curi selipar? Dia kata, saya dengar khutbah Jumaat, Tok Imam kata, dia kata ambil yang baru, tinggal yang lama. Saya ambil khutbah dia. Tok Imam kata, tinggal yang buruk, ambil yang baru. Dia kata, kita kena ada azam tahun baru hijrah. Kita ambil yang baru, tinggal yang buruk. Segala amalan yang lama kita tinggal, benda-benda yang buruk kita tinggal, ambil yang baru. Jadi saya bawa selipar buruk, saya tinggal. Saya ambil selipar baru, saya sahut seruan Tok Imam baca khutbah. Pandai juga dia. Padahal dia nak ambil tu. Pandai dia. Ada dekat Masjid Negara tu ada seorang tu, dia curi selipar, curi kasut, dia bawa beg. Dia tarik beg dia masuk dalam. Tapi cara dia relax lah. Orang bila lepas solat tu cari selipar hilang. Dia tarik beg perlahan naik kereta balik. Lepas tu Jumaat depan datang pula. Dia pencuri yang hebat. Curi kasut selipar yang mahal dekat Masjid Negara. Dululah, kisah-kisah dulu. Ada kawan kita cerita. Ada seorang ni bijak mencuri kasut dekat masjid. Hilang, sentiasa ada orang hilang. Sampai 20 orang hilang. 30 orang hilang. Kata, kenapa abang? Tak ada atau curi kasut, tak ada, hilang.
Saya masa belajar dekat maktab dulu pun macam tu. Orang dah awal sembahyang dalam 1,000, 2,000 orang, 1,000 lebih agak 2,000 orang. Jadi kadang-kadang tu setiap minggu ramai hilang selipar, hilang kasut. Jalan kaki lah, balik jalan kaki. Lepas tu minggu depan hilang pula. Oh, kata macam duduk dekat Mekah kamu ni. Hilang. Kat Mekah hilang. Hilang kasut, hilang selipar. Ada kawan saya tu setiap waktu pergi hilang. Beli satu, balik hilang. Pergi beli satu, balik hilang. Dekat Mekah. Semaya dekat Mekah. Bila naik Masjidil Haram, pergi solat, turun, tak ada, hilang. Esok beli pula. Datang semayang, turun, hilang. Heran sungguh hilang. Lepas tu kita macam marah kat dia lah. Kata, berat kamu ni. Ada dosa apa ni? Hilang. Kita pula hilang. Saya kata ke dia, itu saya hilang pula. Saya pergi semayang, turun, hilang. Beli hak baru. Saya duduk sebilik dengan dia. Kawan baik lah. Kata, kamu ni buat dosa apa ni? Mari hilang setiap hari. Dah 2 hari, 3 hari dah hilang. Saya pergi hilang pula, saya pula hilang. Pergi semayang, turun, hilang. Pergi semayang tu hilang, aku pula ada kena. Kamu tak hilang dah, aku pula hilang. Siapa pula nak tegur kita ni? Supaya dia pula ambil. Dia pula hilang. Jangan terlintas dekat Mekah. Kena jaga di tempat yang berkat ni. Sehingga berlaku demikian. Banyak, ada beberapa orang. Ada kawan ada satu jemaah lagi bilik sebelah saya. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, buat umrah dah berapa kali? Tanya saya, kita datang hari pertama buat umrah. Jadi mutawif tu bawa kita lah buat umrah. Bila hari kedua, ketiga tu dia suruh kita buat sendiri. Kita pergi umrah 12 hari. Jadi hari pertama tu kita dibuat oleh pihak pengurusan tu lah. Hari lain dia kata buat sendiri. Lepas kita duduk pergi semayang, umrah tak buat. Hari pertama, hari kedua tak buat. Hari pertama buat mula-mula sampai. Dan waktu panjang tak buat. Esok pun tak buat. Dah 2 hari dah tak buat. Buat sekali saja. Lepas tu yang dah buat beberapa kali tu dia tanya saya. Dia kata, Ustaz dah buat berapa kali? Saya sekali hari datang. Berat Ustaz. Kita dah 3 dah. Kita kata macam tu, 3 dah kita. Macam cakap besar lah sikit. Macam ni sembang dia. Kata sudahlah. Saya dengan kawan saya kata, macam mana kita ni tak buat ni? Baru buat hari pertama. Kita nak biar dapat dia sunnah dia, tak silapnya 4 kali sunnah. Dia ada sunnah lah. Nabi buat umrah berapa kali. Kita nak ambil sunnah Nabi tu. Kata sudah hijau lah kita. Dah datang hari ketiga dah ni. Nak masuk hari ketiga. Umrah kita baru sekali. Dia dah 3. Lepas tu hari ketiga, saya pun nak pergi buat umrah sendiri lah dengan kawan-kawan. Ketuk bilik orang sebelah tu. Ketuk bilik tu dah tidur dah. Kaki dah bengkak. Dah bengkak tak boleh pergi dah. Dia kata tak boleh dah Ustaz. 3 kali dah kami. Kenapa? Turun tu jatuh tangga. Lepas beritahu kat Ustaz tu, dia duduk dalam petang tu, turun jatuh tangga. Terus terseliuh bengkak. Tak boleh pergi dah dia tahu. Tak boleh pergi buat umrah apa semua, tak boleh. Jadi duduk kat bilik je lah. Tak boleh pergi dah. Jadi kita pun boleh buat hari pertama, hari kedua, ketiga boleh buat, hari keempat boleh buat, sampai 4 kali lah. Lepas tu capai ke-5, sampai ke-6 umrah tadi. Mula-mula tu kita masih tak nampak cara nak buat tu. Masih dia panggil sama-sama lagi lah. Hari kedua, ketiga tu dah ada kemahiran dah. Dah boleh pergi sendiri melaksanakan umrah. Tapi kita duduk jauh. Kita beberapa kilometer juga daripada masjid. Rupanya duduk jauh ni bagus juga. Pengalaman tu dia berbeza. Saya tanya orang yang duduk dekat. Dia duduk dekat. Saya tanya, kamu ada pengalaman ke tak? Di sepanjang perjalanan Kota Mekah. Ada tak? Dia tak ada. Kenapa tak ada? Saya berapa ratus meter saja turun, terus Masjidil Haram. Pengalaman tak ada. Di antara pengalaman dia kita duduk jauh ni, bila masuk waktu, bila kita turun, orang yang jual kedai ni, buka kedai ni, dekat Mekah ni kedai banyak gerai ni, buka. Dia akan tinggal gitu saja. Masuk waktu, semua akan pergi sembahyang. Terkejut kita tinggal begitu saja. Tak ada orang mencuri. Tempat kita tinggal gitu, tak tutup berat lah. Kita kata, waktu dah masuk, saya nak pergi sembahyang. Rehat sekejap, tuan nak pergi sembahyang. Kedai tak tutup, ikut kamu lah. Kedai runcit ke, kedai makan ke, kedai tom yam ke apa ke, kita tulis saya nak pergi solat. Ikut awak lah, saya nak pergi. Berat kita kata. Kita tinggal macam tu, orang masuk, habis. Di sana orang pergi semayang belakang. Pergi semayang semua. Kita lalu semua tuan kedai, kau tukar sapu, kau semua pergi semayang. Bila masuk waktu maghrib, pergi semayang. Masuk isyak, pergi semayang. Pagi pun sama. Zuhur, asar sama. Jadi dia tinggal kedai dia. Ada pengalaman. Lepas tu tempat yang saya duduk tu, ada masjid yang lain. Menceritakan bahawa saya duduk tu jauh dah. Saya duduk tu jauh daripada Masjidil Haram. Sebab ada masjid lain. Kata ada masjid lain pula sini. Ada masjid lain lah. Ada masjid lain. Kawan-kawan kata, Ustaz, semayang sini pun boleh. Kata, ada masjid, ada. Kita pun pergi. Ada masjid lain. Berarti tempat yang saya duduk tu dah jauh. Ada masjid lain pula, jarak dengan Masjidil Haram. Berjalan tu dekat yang rasa.
Dekat nyata. Sebab saya pergi bulan Ramadan, orang sangat ramai. Kita berjalan tu mungkin ratusan ribu orang. Tak nampak langsung lah. Beribu-ribu orang jalan tu. Jalan sampai. Kejap je sampai. Tapi duduk tu tak tahulah. 2 kilometer ke berapa. Walau jauh. Duduk tu jauh. Sehingga ada masjid lain. Berarti dah jauh dah. Jarak tu. Dengan Masjidil Haram. Jadi pengalaman duduk jauh. Ada kelebihan dia juga. Kita dapat melihat situasi kehidupan di sana. Kita boleh tengok pondok. Dia ada pondok juga. Pondok pengajian. Ada mutawih tu beritahu. Dia kata di bawah tu kedai. Atas tu ada rumah. Itu pondok tempat kami belajar. Dia rupa-rupanya ada pondok di sana. Dia kata belajar 4 mazhab. Ada tok guru mengajar semua mazhab-mazhab di sini. Lepas tu pergi depan lagi ada pondok lagi. Dekat ujung sana ada pondok banyak. Pondok secara sendirian. Mereka buat sendirian. Ada seorang tu saya jumpa dia. Dia belajar di pondok selama 10 tahun. Dia nama dia Tuan Guru Haji Ali. Tuan Guru Haji Ali ni dia dah tua dah. Belajar dekat Mekah. Lepas tu dia balik dia orang Melaka. Saya jumpa dekat Melaka. Dia datang ceramah di Kajang. Jumpa kat Kajang. Dekat masjid Kajang Utama. Jumpa dia, saya panggil dia. Dia kata dia belajar, dah tua dah, dekat Mekah selama 10 tahun. Lepas tu balik, dia jadi salah seorang ulama dekat Melaka. Nama dia Tuan Guru Haji Ali. Belajar sana. Dia kata belajar di pondok. Secara sendirian lah di pondok tu ada orang belajar 20 orang. Bawah tu kedai, atas tu ada rumah. Naik tingkat atas tu ada ulama mengajar. Di sana ramai orang mengajar. Dulu ngajar dekat Masjidil Haram. Di dalam masjid. Sekarang ni ngajar dekat luar masjid. Tu suasana keilmuan yang ada di sana. Dekat Mekah ni dia belajar 4 mazhab. Belajar 4 mazhab. Macam tempat kita di Malaysia, 1 mazhab sahaja. Belajar mazhab Syafi'i sahaja. Kalau kita belajar mazhab lain, kalau kita ajar mazhab lain dekat surau, saya kena tarik tauliah. Tauliah kena tarik. Kena ajar 1 mazhab sahaja. Contoh kita kata, ada orang tanya saya soalan, dia kata, Ustaz, ada orang ni dia sujud, dia genggam. Dia genggam sujud. Bila dia dah daripada nak sujud dia genggam 2 tangan dia. Kita sujud ni buka tangan sujud, dia genggam. Dia genggam macam ni. Bila nak berdiri dia genggam. Soalan dia sah ke tak? Soalan dia. Kalau kita tengok bab sujud, dahi kena tempat sujud, 2 tapak tangan mesti wajib kena tempat sujud, 2 lutut tempat sujud dan 2 perut jari kaki. Kita belajar sujud. Dia tak kena perut jari 2 tangan tapi dia tumbuk. Mungkin dia boxing, mungkin dia seorang boxing ke, nak tumbuk selalu, dan solat pun tumbuk juga. Dia tumbuk macam ni. Dia nak berdiri, Allahu Akbar. Dia sujud pun macam ni. Sujud gitu. Susah juga sujud gini. Tumbuk macam ni. Dia tanya soalan saya lah, kata tak beranilah saya nak jawab, takut mazhab lain tu boleh, wallahualam lah. Kita tak tahu mazhab lain. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh genggam. Sujud mesti buka 5 jari ni, semua ni buka macam ni. 10 jari ni buka gini. 5 ni buka gini. Tunduk itu. Sekurang-kurangnya 1/3 daripada tapak tangan. 1/3 daripada lutut. 1/3 daripada jari kaki dan 1/3 daripada dahi. Paling kurang. Dahi kita ni bagi 3, kena 1 bahagian ni dah sah dah. 1 bahagian kena. Dekat tengah saja, dekat tepi saja boleh. Dia genggam. Macam mana hukum dia? Dia genggam. Dia amalan yang ada di Malaysia dengan amalan di negara Arab banyak berbeza. Kalau orang Arab datang dekat Malaysia, dia tengok, dia terkejut. Perbezaan tu banyak. Amalan yang kecil-kecil lah, yang furu'iyah. Kalau kita pergi dekat negara Arab, tak ada amalan-amalan. Contoh kita kata tahlil kematian, tak ada di negara Arab. Tahlil kematian tu tak ada. Baca talqin, orang mati baca talqin, tak ada negara Arab, dia tak buat. Selawat pada Nabi kan, berdiri selawat ramai-ramai, tak ada orang Arab. Kalau tahlil tu tak ada. Sebab tidak ada hadis Nabi yang menunjukkan tahlil kematian. Tak ada hadis Nabi. Tapi kita buat tu, kita panggil sebagai amalan yang baik, itu saja. Kita panggil bid'ah hasanah. Yang Nabi tak buat tu bid'ah. Hasanah tu baik. Sebab sebut ayat Al-Quran, berzikir. Kalau nak tahlil kematian, tahlil dekat surau. Tahlil lepas solat. Kerana tahlil lepas solat tu ada hadis Nabi. Berzikirlah kamu dengan la ilaha illallah ba'da solatin, selepas kamu sembahyang. Berzikir la ilaha illallah lepas solat. Jadi kalau nak buat tahlil, buat kat surau. Jangan buat kat rumah. Kat rumah ni kita kena ziarah orang yang meninggal, keluarga ziarah, beri sumbangan kepada mereka, baca doa sedikit, buat ucapan doa tu sedikit, balik.
Itu yang Nabi buat. Nabi datang ziarah, beri sumbangan, dan Nabi membaca ucapan takziah, baca doa selamat kebaikan pada ahli keluarga balik. Dia tidak tahlil. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, orang tanya dia tentang tahlil, dia kata tidak ada hadis Nabi. Buka tajuk dia tentang tahlil, Azhar Idrus. Dia kata kalau nak tahlil juga boleh, tapi jangan letak 3 hari, 7 hari, jangan buat. Jangan. Kalau dekat Kelantan ada 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari. Tahlil tu. Tahlil kat Kelantan ada beberapa tempat macam tu. Dekat kampung saya ada lagi, dekat Pasir Mas, dekat Rantau Panjang, tahlil dia kuat tahlil. Kalau kita tak tahlil, kena marah kita. Kena marah, kuat tahlil dia. Marah tak tahlil. Kalau tahlil dia 7 hari, kita kata 3 hari tak boleh. 3 hari marah. Kata 3 hari cukup lah, sebab kita tak larat dah nak pergi. Tak boleh. Kalau pun tak boleh pergi, orang lain ada. Dia kuat tahlil. Dan saya datang di sini, di Kajang, di mana Baru Bangi, juga kuat tahlil. Tahlil kuat juga. Jadi saya masa tu baru datang dalam tahun 2005 lah, kira 15 tahun yang lalu. Kita datang tu kita beritahu tak boleh. Tahu macam ni lah. Tahlil tak ada hadis Nabi. Katanya semangat lagi. Baru-baru hari ni dekat sini. Waktu tak boleh terima masyarakat. Masyarakat di Bangi, di Kajang tak boleh terima. Saya kata tak ada hadis Nabi tahlil. Bid'ah hasanah. Hasanah letak dah. Tak boleh juga. Marah juga dia kata ustaz ni kita kena buang dia ceramah dekat kita. Sebab dia tak bagi tahlil. Saya bukan kata tak bagi tahlil. Kata tahlil itu tidak ada hadis Nabi. Jadi kalau nak buat tu sebagai bid'ah hasanah. Tu kalau tuan guru ni Aziz, dia kata kalau dia meninggal dunia, jangan buat tahlil pada saya. Sebab tahlil itu dia tidak temui hadis Nabi. Buat tahlil pada orang mati itu tidak ada. Jangan buat tahlil. Doa selamat saja. Pada hari pertama tu doa selamat cukup. Jangan tahlil. Datang ziarah kubur, baca doa saja. Jangan tahlil. Dia tak bagi tahlil. Tapi kalau dia datang ceramah dekat surau kita, lepas sembahyang isyak kita suruh dia tahlil, dia buat. Dia tidak kata tolak sepenuhnya. Dia datang ceramah dekat kampung saya, dekat kampung-kampung lain, datang tuan guru, buat tahlil sikitlah. Ada sahabat kita minta tahlil lepas solat nanti. Dia jadi imam, dia buat. Dekat surau dia buat. Dekat rumah dia tak buat. Kerana tidak ada hadis Nabi. Jadi kita buat bukan tak boleh. Jangan letak ia sebagai wajib. Jangan letak ia sebagai sunnah. Letak dia sebagai amalan yang baik. Harus sahaja. Letak sebagai harus. Jangan letak tu wajib. Tapi tidaklah kata salah. Sebab baca Quran, baca zikir, benar baik juga. Tahlil tu. Cuma jangan letak ia sebagai sunnah. Sebagai amalan yang baik. Lepas tu orang Malaysia duduk dekat negara Arab, dekat Arab Saudi. Dia buat tahlil. Ada kawan saya duduk di sana. Dia kata, Ustaz, kita Persatuan Malaysia, Persatuan pelajar-pelajar Malaysia buat tahlil dekat negara Arab. Dia jemput orang Arab. Jemput orang Arab datang tahlil. Orang Arab datang atas mesej ke dia, atas surat kad jemputan untuk datang tahlil di rumah pelajar. Ada pensyarah semua lah, dia pun datang. Orang Arab. Orang Arab kata dia pelik. Dia kata mahaza tahlil. Ma huwa tahlil. Tahlil ni apa? Dia tak tahu. Dia tak tahu tahlil tu apa. Terkejut dia. Mahaza. Apa ini? Tahlil. Apa tahlil? Dia pun duduk. Kalau ada orang jemput, dia panggil. Dia duduk. Dia datang. Dia duduk. Dia pun syarah. Dia datang. Lepas tu imam kita. Ilahatun Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Lepas tu baca Bismillah. Dia tahu baca Fatihah. Boleh. Dia ikut. Orang harap ikut. Tak ada masalah baca Fatihah. Dia kata. Bukan sesat apa pun. Lepas tu baca ayat kursi. Bagus kita berhenti. Lepas tu tahlil. La ilaha illallah. Dia pun boleh ikut. Dia tak ada masalah ni macam ni. Cuma tidak ada hadis yang buat macam tu. Tapi dia tak tegah. Orang Arab tengok orang Malaysia buat macam ni tahlil. Dia tak marah. Lepas habis tahlil apa semua, nyu akak nasi dagang. Nyu akak nasi belauk mari. Ini lagi bagus. Tayyib. Ini saya nak. Panggil pula saya tayyib. Ini tahlil. Ya, tahlil ni lagu ni. Kita zikir-zikir, kita ajak kita akak nasi dagang. Ini bagus. Tayyib. Dia kata tayyib. Panggil saya pula. Apa? Orang Arab suka. Bagus. Macam ni tahlil. Rupanya baca Fatihah, baca ayat kursi, la ilaha illallah. Habis tu doa, kemudian akak makanan. Bagus macam ni. Panggillah saya banyak kali pun tak apa. Suka pula dia. Sebab ada makanan. Tidaklah kata bercanggah tu sepenuhnya. Cuma ada yang tidak ada hadis Nabi. Kita buat tu sebagai amalan yang baik. Seperti kita dalam kehidupan kita ni lah. Kita buka keset Al-Quran, pengajian Quran dalam CD, dengar Al-Quran dalam telefon. Itu bida'ah tu mana hadis Nabi. Dengar Quran dalam telefon, baca Quran dalam telefon, tak boleh, bida'ah. Nabi baca Quran, sahabat baca dekat helaian kertas, helaian baca. Tak boleh baca dalam telefon, bida'ah. Tapi amalan yang baik, tak apa, buat. Amalan yang baik.
Tu gitulah maksud tahlil pun amalan yang baik, boleh dilaksanakan walaupun ia tidak ada hadis Nabi. Jadi rasa itu saja, masa telah cukup untuk kita dalam PKP sekarang. Dia kata tak boleh panjang, tak boleh lepas isyak panjang tu tak boleh lah. Jadi kita pendekkan saja kuliah kita setakat itu saja. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.